Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Sheikh Saleh akan menerangkan tentang sistem pakar ataupun dalam bahasa Inggeris ini sebagai expert system. Jadi, apakah itu expert system? Expert system ataupun sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang mengganti atau menyertai seorang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui tanda-tanda kita sakit mata, kita akan masukkan kita punya tanda tu dalam sistem pakar. Jadi sistem pakar itu akan memproses kita punya sakit mata itu apa tanda dia dan mengeluarkan output yang sesuai untuk sakit mata kita itu jenis yang macam mana. Jadi sistem ini dapat selesaikan masalah-masalah yang kompleks ataupun kita yang susah untuk mengetahui, bukan yang pakar maksudnya. Jadi sistem ini mempunyai aturan dan pengetahuan lebih daripada seseorang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, doktor, jika mereka sakit mata, daripada doktor mata saja. Jadi aturan di sini maksud algoritmnya yang menggunakan if, iaitu condition, then iaitu action, kemudian ada arahan, cadangan, relation, strategi ataupun secara heuristik. Jadi jika aturan ini ataupun algoritmnya betul, dia akan execute kepada langkah seterusnya. Jadi bagaimana sistem pakar ataupun expert system ini berfungsi? Jadi kita ada 3 komponen utama dalam expert system. So yang pertama adalah user interface. So, user interface ni membolehkan sistem pakar dan pengguna berinteraksi, kerana kita manusia tak boleh berinteraksi terus dengan software. Jadi, pada paparan monitor akan dikeluarkan soalan kepada pengguna untuk letakkan, sebagai contoh, penyakit-penyakit apa dan tanda apa yang awak tengah mengalami sekarang. Jadi, awak akan letak dalam tu. Kemudian, dia akan terus proses data yang diberikan oleh pengguna itu dalam inference engine, dan dia inference engine itu akan mengikut kepada knowledge base. Kemudian dia akan berikan output kepada pengguna semula setelah diproses dalam inference engine dan knowledge base. Seterusnya, user interface ni memberikan peranan paling besar sebenarnya dalam sistem pakar dan perlulah user friendly, iaitu mudah difahami oleh pengguna dan mudah juga jawapan itu difahami oleh pengguna. Yang kedua adalah knowledge base. Jadi knowledge base ni adalah di mana pengetahuan dan ilmu-ilmu yang ingin kita dapatkan daripada pakar-pakar yang berbeza dalam bidang-bidang tertentu semasa sistem ini dilaksanakan. Jadi contohnya macam kita nak cari gejala sakit mata, so kita akan tanya pakar itu apakah tanda-tanda sakit mata yang seperti ini tanda-tanda ni jadi sakit mata ini. Okey, so di sini ada dikumpulkan segala ilmu-ilmu yang ingin didapatkan daripada pakar-pakar tersebut. So knowledge base ini seperti buku teks. So knowledge base ini jadi panduan kepada sistem pakar sebelum mengeluarkan output yang sesuai kepada pengguna ataupun user. So jawapan-jawapan itu perlulah berdasarkan kepada pakar-pakar. Jadi, komponen yang terakhir adalah inference engine. Jadi, inference engine ni seperti search engine, iaitu Google, Yahoo dan sebagainya. Jadi, inference engine ini juga lagi sebagai otak kepada sistem pakar, kerana di dalam inference engine ini mengandungi algoritmnya, iaitu aturan-aturan yang perlu di-executekan untuk memberi output kepada pengguna. So, sebelum inference engine ni execute, dia akan check dulu sama ada if dengan then dia betul tidak dalam knowledge base. Jadi semua ini berkait rapat antara satu sama lain, menyebabkan dia menjadikan lengkap kepada sistem pakar, iaitu user interface, inference engine dan knowledge base. Aspek sistem berfungsi untuk memungkinkan orang awam melakukan pekerjaan para ahli. Yang kedua, boleh melakukan proses secara berulang dan automatik. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan output, produktiviti dan kualiti. Yang kelima, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang keenam, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan.
Yang ke-8, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang ke-9, sebagai media pelengkap dan pelatihan. Yang ke-10, meningkatkan keupayaan dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Antara aplikasi yang terdapat dalam aspek sistem ialah yang pertama, adware, sebuah prototype aspek sistem yang digunakan sebagai strategi media pengiklanan yang sesuai dengan keadaan dalaman dan luaran syarikat dengan parameter kos pengiklanan bagi 1000 penonton. Yang kedua, micro aspek, iaitu sebuah aspek sistem yang digunakan untuk memeriksa reka bentuk bangunan, kemudian memberikan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Yang ketiga, micin, adalah sistem pakar untuk mendiagnosis jangkitan bakteria dan mencandarkan jenis ubat dan dos mereka untuk penyembuhan. Yang terakhir, delta, adalah sistem pakar untuk mendiagnosis kerosakan pada enjin diesel elektrik lokomotif. Okey, kita teruskan kepada dia punya advantage dengan dia punya kelebihan dengan kekurangan. Okey, kelebihan aspek sistem ni dia ada banyak. So, aspek sistem ni dia boleh bagi kita jawapan untuk decision, proses ataupun suatu kerja yang memerlukan perulangan. Kira aspek sistem ni boleh bantu kita untuk kita dapatkan jawapan untuk satu keputusan ataupun satu task yang berulang. Lepas tu kelebihan dia lagi, aspek sistem ni dia boleh simpan sangat banyak data dalam satu masa. Sebab dia boleh pegang information yang banyak. Lepas tu aspek sistem ni juga boleh kurangkan human error. Human error tu apa? Kesalahan-kesalahan tipikal manusia yang selalu buat. Contohnya macam typo ke, tak apa kita tersasul cakap ke kan. Jadi aspek sistem ni dia tak ada benda tu benda. Kira semua benda InsyaAllah semua tepat sebab dia komputer kan. Okay, lepas tu dia punya disadvantage pula, kekurangan je. Kekurangan kita pakai sistem aspek ni sebabkan dia komputer, dia tak ada common sense. Dia kira macam kita ada tolak ansur kan dalam suatu perkara, tapi bila kita guna komputer tak ada tolak ansur. Itu adalah kekurangan dia lah. Lepas tu dia juga tak fleksibel. Dan yang ketiga, bila tak ada answer, dia tak boleh nak recognize apa-apa lah. Kira memang bergantung kepada input dan input daripada user sendiri. Itulah dia kekurangan dan kelebihan daripada sistem expert.